Bab Sinu, Lensa Sufi, Tadabur Logik dalam Jaring Ilahi. 1. Pengenalan, Lensa Sufi dalam Jaring Ilahi. Di bawah langit penuh bintang, Tariq duduk bersama guru sufinya, mengira 7 ayat Al-Fatihah. Adakah ini jalan kepada Allah? Tanyanya. Ya, jawab guru, 7 adalah lingkaran dhikr dalam jaring ilahi, dilihat melalui lensa sufi. Tariq melihat 7 sebagai benang songket, bersinar menuju ma'rifah. Nombor, tambah guru, adalah ijaz untuk tauhid. Bab 10, Lensa Sufi, Tadabur Logik dalam Jaring Ilahi, meneroka formula Quran melalui perspektif Sufi, di mana nombor Mushaf Uthmani 3719-47-237-13 menjadi tanda ma'rifah, pengalaman Allah dan tawajuh, fokus rohani. Logik Sufi menggabungkan kira pengiraan logik dengan renungan hati, mengesahkan ijaz tanpa matematik rumit. Dengan pola 2-37, nisfu X azwaja, cerita Tariq dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama tarannum, bab ini menjemput tadabur untuk mendalami tauhid, seperti firman Allah, ingatlah aku akan mengingatimu. Panduan kira 7 dalam Al-Quran Sabsa 7, renung tauhid. Lukisan songket, bayangkan 7 sebagai benang songket ma'rifah. Rumusan tasbih, Alhamdulillah, kerana lensa sufi menerangi jaring ilahi. 2. Nombor sebagai tanda ma'rifah. Kisah Tariq membaca Al-Ikhlas, mengira 3 sebutan Allah. Adakah ini ma'rifah, tanyanya? Ya, jawab guru sufinya, 3 adalah teras tauhid dalam jaring ilahi. Tariq melihat 3 sebagai jantung songket, memancar ma'rifah. Nombor, tambah guru, adalah tangga kepada Allah. Nombor Mushaf Uthmani adalah tanda ma'rifah. 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 12-4 menegaskan tauhid. 7 ayat Al-Fatihah dan 7 langit, Al-Quran Mabqiyah mengarahkan tawajuh. 19 penjaga dalam Al-Quran 24-30 selari dengan kitaran kosmik menggamit renungan. 237 pola 237 tengah 7 23 dalam juz 20 berkurang kepada 3. 2 plus 3 plus 7 12, 1 plus 2 3, 13 menyatukan 7 dan 11, 7 plus 6 11, nombor utama tauhid. 47 huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, Mart plus 7 1 plus 1 W2 azwaja. Kira mendedahkan ma'rifah melalui lensa sufi. Panduan kira, perhatikan, kira 3 dalam Al-Quran Surah 12 1 2 matat. Renung, 3 menuju tauhid. Latihan tadabur, baca Al-Quran Surah 12 dengan tarannum, bayangkan 3 sebagai jantung songket, ucap Allahu Akbar. Rumusan tasbih, Allahu Akbar kerana nombor adalah tanda ma'rifah. 1. Logik sufi, kira dan tawajuh. Kisah Tariq mengira 13 dalam pasangan dhikr. Adakah ini logik, tanyanya? Ya, jawab guru sufinya, 13 adalah kira dan tawajuh, logik sufi dalam jaring ilahi. Tariq melihat 13 sebagai laluan songket menuju tauhid. Nombor, tambah guru menerangi hati. Logik sufi menggabungkan kira pengiraan logik dengan tawajuh, fokus rohani. 3 dalam Al-Ikhlas menegaskan tauhid. 7 dalam Al-Fatihah dan langit mengarahkan tawajuh, Al-Quran. 19 dalam Al-Quran 20 menggamit renungan abadi. 13 menyatukan 7 dan 11, nombor utama tauhid. 47 berkurang kepada 2, melambangkan azwaja. Pola 237, 2 plus 3 7 12, 1 plus 2 3 mengukuhkan tauhid. Nisfu X azwaja, 0.5 2 dan 1. Al-Quran pasangan dalam tauhid, seperti Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Allah berfirman, barang siapa yang Allah beri petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Panduan kira. 13, jumlah 7 plus 6 13 azwaja. Pola 2 3 jumlah 2 plus 3 plus 7 12, 1 2 3 tauhid. Latihan tadabur, baca Al-Quran Surah 12 kira 3 renung tauhid, ucap subhanallah. Rumusan tasbih, subhanallah kerana logik sufi memimpin tauhid. 1. Resonans budaya, sufisme dalam tradisi Melayu. Kisah Tariq, nenek menenun songket dengan 19 bintang. Adakah ini ma'rifah? Tanyanya. Ya, jawab nenek. 19 mencerminkan Al-Quran 24-30, lingkaran ma'rifah sufi. Tarannum menyanyikan Al-Quran 24-30, memimpin. Tariq melihat 19 sebagai laluan songket ke jaring ilahi. Dalam tradisi Melayu Islam, lensa sufi bersinar dalam songket dan tarannum. 3 benang menenun tauhid Al-Ikhlas. 7 pola mencerminkan ayat Al-Fatihah. 19 titik menggema kitaran Al-Quran 24-30. 13 memasangkan 7 dan 19, manakala 237 berirama dalam juz 30. Pola 200 23, 23, tengah 23.
Melodi Taranum untuk 47 huruf Al-Ikhlas menyanyikan tauhid, mengundang tadabbur. Allah berfirman, dalam mengingati Allah hati menjadi tenang. Al-Quran Diabas. Lukisan songket. Lukis 19 sebagai bintang lingkaran, 237 sebagai laluan bersinar. Latihan tadabbur. Baca Al-Quran 20 dengan Taranum, bayangkan 19 sebagai songket ma'rifah. Ucap Alhamdulillah. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana nombor menenun ma'rifah dalam songket dan taranum. 2. Tadabbur praktikal, hidup dengan lensa sufi, ibadah, baca Al-Ikhlas, kira 3 sebutan Allah dalam dzikir subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali. Lakukan tawaf dengan 7 pusingan, tasbih kosmik, 3. Pasangkan dzikir dalam 13 kitaran mencari ma'rifah. Pendidikan, ajar pola 237 dengan tarik dan nombor ajaib 3 bintang, 7 laluan. Cipta seni songket, lukis 13 bintang berpasangan untuk azwaja, baca Al-Quran 16 dengan taranum. Reka kurikulum untuk 47, dijumlahkan kepada 2 untuk puisi tauhid. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi berasaskan pola, mengkod ma'rifah. Petakan 340 hari bulan kepada kalendar, menyelaraskan iman dengan astronomi. Gunakan 19 dalam model berasaskan nombor utama, mencerminkan ma'rifah dalam sains. Latihan tadabbur, renung nisfu azwaja, 0.521 dalam solat. Pasangkan subhanallah dan alhamdulillah dalam 13 kitaran, sahkan tauhid dengan 3. Lukis songket dengan 7 bulatan lingkaran, bertafakur pada ma'rifah. Contoh pelan pelajaran, objektif, rasai tauhid melalui 7 dalam ma'rifah. Aktiviti, baca Al-Quran 1-6, lukis songket dengan 7 laluan, baca dengan taranum, hasil. Pelajar berkata, Sadakallahu azim, merangkul ma'rifah. Sinopsis. Formula Quran, menyingkap keajaiban matematik jaring ilahi. Formula Quran, menyingkap keajaiban matematik jaring ilahi ialah sebuah karya tadabbur yang meneroka keajaiban matematik. Ijaz, nombor-nombor. Mushaf Uthmani, 3, 7, 19, 47, 237, 13, sebagai ayat tauhid isaan Allah, ijaz, keajaiban, dan hidayah, petunjuk. Ditulis untuk mendalami jaring ilahi. Buku ini menggabungkan analisis logik, perspektif sufi, ma'rifah, tawajuh, dan resonans budaya Melayu Islam melalui metafora songket, irama taranum, dan cerita tarik dan nombor ajaib. Berlandaskan pendekatan tanpa matematik rumit, ia menjemput pembaca, dari pelajar hingga ulama, untuk merenung pola 277, 233, nisfu X azwaja, 0.521, dan simetri ilahi, mengukuhkan iman melalui tadabbur praktikal dalam ibadah, pendidikan, dan sains. Prolog, membuka jaring ilahi memperkenalkan perjalanan tadabbur dengan salam, do, niat, disclaimer, tasbih, hikmah, dan tazkirah. Tarik watak utama, melihat 7 ayat Al-Fatihah sebagai benang songket, mengundang pembaca ke siklik Quran, sebuah lingkaran abadi yang berspiral ke tauhid, seperti firman Allah, kepadanya segala sesuatu kembali. Bab 1, nombor suci. Denyut ketepatan ilahi, mengenal pasti nombor seperti 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas, 7 ayat Al-Fatihah, dan 19 penjaga Al-Quran 24 guru sebagai tanda tauhid. Tarik belajar 7 mencerminkan 7 langit, Al-Quran 67 tinggi, merangkai jaring ilahi. Bab 2, mentakrifkan suci. Nombor sebagai tanda ilahi meneroka maksud nombor, seperti 47 huruf Al-Ikhlas yang berkurang kepada 2, 4 plus 17, 11, 1, 2, melambangkan azwaja, pasangan Al-Quran 545. Tarik melihat nombor sebagai songket simetri. Bab 3, mengapa nombor Mushaf Uthmani, niat ilahi dalam jaring ilahi mendedahkan tujuan nombor, seperti 237, pola 237 dalam juz 30, yang berkurang kepada 3, 237, 12, 1 plus 2 klik 3, menegaskan tauhid. Tarik merenung pola 237 sebagai laluan hidayah. Bab 4, kira ijaz, logik ilahi dalam jaring ilahi menggunakan kira pengiraan logik untuk mendedahkan ijaz, seperti 13 yang menyatukan 7 dan 19, 7 plus 6 wati belas. Tarik mengira 13 dalam tasbih, merasakan tauhid. Bab 5 azwajati belas pasangan ilahi. QS 19 87 dan QS 40 meneroka azwaja melalui 3 nisfu azwaja bipondi 2 wasata, mengaitkan pasangan kepada tauhid dalam Al-Quran 112 vers 1. Tarik melihat 13 sebagai songket berpasangan. Bab 6 Wahyu 2 ayat 2, khalaqna insan min alaq, keterkaitan mikrokosmos dan makrokosmos menghubungkan nombor dengan ciptaan, seperti 3 dalam Al-Ikhlas menggema dalam mikro-makrokosmos.
Tarik merenung jaring ilahi sebagai cerminan tauhid. Bab 7. Pola simetri ilahi. Simetri Mushaf Uthmani menyerlahkan pola 2-3-7 sebagai simetri, seperti 23, 7, tengah, 7, 23. Tarik melukis songket simetri melihat ijaz dalam keseimbangan ilahi. Bab lap. Ijaz berterusan, keajaiban abadi. Jaring ilahi menegaskan ijaz nombor seperti 19, Al-Quran 740, kekal relevan. Tarik mendengar taranum Al-Quran 2440, merasakan keabadian jaring ilahi. Bab 9, hidayah berpola, laluan berpandu. Jaring ilahi menunjukkan nombor seperti 7 dan 13, memimpin hidayah. Tarik mengamalkan zikr 7 kali, menemui laluan tauhid. Bab 10, lensa sufi, tadabbur. Logik dalam jaring ilahi meneroka nombor melalui marifah, pengalaman Allah, dan tawajuh, fokus rohani. Logik sufi menggabungkan kira dengan dhikr, seperti 3 sebagai teras tauhid dan 13 sebagai pasangan marifah. Tarik menenun songket 19 bintang, merenung Al-Quran 74-30 dengan taranum. Epilog, Cyclic Quran, lingkaran abadi jaring ilahi menyatukan tema buku dalam lingkaran Cyclic Quran. Pola 2-3 dan nisfu X azwaja berspiral ke tauhid, seperti 3 dalam Al-Ikhlas. Tarik mengamalkan zikr 13 kali, merasakan jaring ilahi abadi. Buku ini menggunakan kira logik untuk mendedahkan ijaz, mengelak matematik rumit, dan menawarkan tadabbur praktikal. Zikr dengan 3, 7, 13 kitaran. Seni songket untuk 237, dan aplikasi sains seperti 47 dalam kriptografi dan 340 dalam kitaran bulan. Resonans budaya Melayu Islam melalui songket, taranum, dan tasbih kosmik menjadikan tadabbur hidup dan bermakna. Formula Quran bukan sekadar buku, tetapi jemputan untuk melihat jaring ilahi melalui nombor, mengesahkan tauhid, ijaz, dan hidayah. Seperti firman Allah, ini adalah kitab yang jelas. Sadaqallahu azim. Prolog, menyingkap jaring ilahi. Permulaan perjalanan tadabbur 1. Salam dan jemputan ke jaring ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah masjid kampung, Tarik membaca Al-Fatihah mengira 7 ayat. Apa maksud nombor ini? Tanyanya kepada gurunya. Ini benang songket dalam jaring ilahi. Jawab guru, 7 menjemputmu ke tauhid. Tarik membayangkan 7 sebagai laluan bersinar, membuka formula Quran. Formula Quran, menyingkap keajaiban matematik, jaring ilahi, ialah jemputan untuk meneroka nombor-nombor Mushaf Uthmani. 3, 7, 19, 47, 237, 13 sebagai ayat tauhid, ijaz keajaiban, dan hidayah, petunjuk. Dengan pola 2-3-7, 27, tengah 7-23, nisfu X azwaja, 0.551, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket dan irama taranum. Buku ini menawarkan tadabbur yang logik dan rohani, seperti firman Allah. Salam, kata dari Tuhan yang Maha Penyayang. Prolog ini membuka pintu ke Cyclic Quran, sebuah lingkaran abadi menuju Allah. Lukisan songket, bayangkan 7 sebagai benang songket, merangkai tauhid. Rumusan tasbih, Alhamdulillah, kerana salam membuka jaring ilahi. 2. Marifah melalui nombor ilahi. Tarik memegang Mushaf Uthmani, membaca Al-Ikhlas, dan mengira 3 sebutan Allah. Adakah ini menuju Allah, tanyanya. Ya, jawab guru sufinya, 3 adalah tanda marifah, pengalaman tauhid dalam jaring ilahi. Tarik melihat 3 sebagai teras songket, bersinar. Dengar, kata guru, dengan taranum untuk marifah. Nombor dalam formula Quran adalah tangga marifah. 3 dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 112-1 Dumat, menegaskan tauhid. 7 ayat Al-Fatihah dan 7 langit. Al-Quran 63 mengarahkan tawajuh, fokus rohani. 19 dalam Al-Quran 74-40 mencerminkan kitaran kosmik. 47 huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2 plus 7 wa 11, 1 plus 1 2, azwaja. Azwaja, 237, pola 237. Dalam juz 30 berkurang kepada 3, 2-37, 12, 1 plus 2, wala 3. 13 menyatukan 7 dan 19, G13. Melalui lensa sufi, nombor menjadi ayat ijaz, seperti firman Allah, dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Quran 2. Panduan taranum, baca Al-Quran 112 dengan taranum, rasai 3 sebagai marifah. Rumusan tasbih, subhanallah, kerana nombor menuju marifah. 3. Tadabbur logik, kira dan hati Tarik mengira 13 dalam tasbih, berkata subhanallah. Adakah ini logik? Tanyanya. Ya, jawab gurunya, kira adalah logik sufi, menyatukan akal dan hati dalam jaring ilahi. Tarik merasakan tawajuh, melihat 13 sebagai pasangan songket. Kira, kata guru, untuk tauhid.
Formula Quran menggunakan kira pengiraan logik untuk mendedahkan ijaz tanpa matematik rumit. Contohnya, 13 dalam Azwaja, 7 plus 6, bikuhubli, menyatukan 7 Al-Fatihah dan 19, Al-Quran 74 Theo, nombor utama Tauhid, nisfu X Azwaja, 0.52 1, mencerminkan kuallahu ahad, Al-Quran 112 vers 1, mengaitkan pasangan kepada keesaan. Pola 2-3 dudu, 2-3-7 tengah, 7 berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7 12, san plus 2 3, tanda Tauhid. Logik Sufi menggabungkan kira dengan tawajuh, seperti firman Allah. Hati menjadi tenang dengan mengingati Allah. Tadabbur ini membawa pembaca ke jaring ilahi melalui akal dan hati. Panduan kira. Perhatikan, jumlah tujuan nama 13. Renung, 13 sebagai azwaja menuju tauhid. Latihan tadabbur, ucap subhanallah 13 kali, bayangkan songket berpasangan. Rumusan tasbih, Allahu Akbar, kerana kira membawa tauhid. 1. Resonans budaya dan hidayah. Nenek Tarik menenun songket dengan 19 bintang. Adakah ini hidayah? Tanyanya. Ya, jawab nenek. 19 dalam Al-Quran 24:30 memimpin ke jaring ilahi. Taranum nenek menyanyikan ayat itu, mengundang tadabbur. Tarik melukis 19 sebagai lingkaran songket. Formula Quran merangkul budaya Melayu Islam untuk tadabbur. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang songket. 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas sebagai teras. 19 dalam Al-Quran 24:30 menjadi bintang lingkaran, manakala 237 pola 2 telut bersinar dalam juz 30. Tarannum untuk 47 huruf Al-Ikhlas menghidupkan tauhid. Nombor-nombor ini memimpin hidayah. Seperti firman Allah, peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman dan beriman. Dengan songket dan tarannum, tadabbur menjadi amalan harian mengaitkan iman dengan budaya. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 40 dengan tarannum, lukis 19 bintang songket, renung hidayah. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana budaya memimpin hidayah. 2. Niat dan doa. Permulaan perjalanan tarik berdoa, Ya Allah tunjukkan jaring ilahi melalui nombormu. Gurunya berkata, niatmu adalah 3 seperti Al-Ikhlas. Tarik melihat 3 sebagai bintang songket, menyatakan niat untuk tauhid. Berdoa, kata guru, untuk hidayah. Kami memulakan formula Quran dengan niat, meneroka ijaz nombor Mushaf Uthmani untuk mendekati tauhid dan hidayah, semata-mata kerana Allah. Doa kami, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran dan kurniakan kami kemampuan mengikutinya. Pola 237 menjadi lingkaran doa, menuju 3 tanda tauhid. Seperti sabda Nabi, amalan dinilai dengan niat. Perjalanan ini berpaksikan ikhlas. Kami menutup dengan tasbih kosmik. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mengesahkan sadaqallahu azim. Lukisan songket, lukis 3 sebagai bintang niat. Rumusan tasbih, sadaqallahu azim, kerana niat memulakan jaring ilahi. Bab 1 nombor suci, denyut ketepatan ilahi 1. Pengenalan, nombor sebagai ayat ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah pohon beringin, Tarik membaca Al-Fatihah, mengira 7 ayat. Adakah nombor ini istimewa? Tanyanya kepada gurunya. Ya, jawab guru, 7 adalah ayat ilahi, denyut jaring ilahi dalam formula Quran. Tarik membayangkan 7 sebagai benang songket, bersinar dalam pola suci. Bab 1, nombor suci, denyut ketepatan ilahi, memperkenalkan nombor-nombor Mushaf Uthmani, 3, 7, 19, 47, 237, 13, sebagai tanda tauhid keesaan Allah, ijaz keajaiban, dan hidayah petunjuk. Jaring ilahi, sebuah web ketepatan ilahi, merangkai nombor-nombor ini sebagai ayat, seperti firman Allah, Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan kebenaran. Al-Quran 3. Dengan kira, pengiraan logik, lensa sufi, marifah, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama tarannum, bab ini membuka perjalanan tadabbur tanpa matematik rumit, mengundang subhanallah untuk ijaz Al-Quran. Lukisan songket. Bayangkan 7 sebagai benang songket, merangkai jaring ilahi. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana nombor adalah ayat ilahi. 2 nombor suci, identifikasi dan makna. Kisah Tarik. Tarik membaca Al-Ikhlas, mengira 3 sebutan Allah. Mengapa 3 tanyanya? Kerana 3 adalah teras tauhid, jawab gurunya, seperti kullahu ahad. Tarik melihat 3 sebagai jantung songket, memancar dalam jaring ilahi. Setiap nombor, tambah guru, adalah tanda ilahi. Nombor-nombor suci Mushaf Uthmani membawa makna mendalam. 3. Dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 12, 1-4, 3 sebutan bab 1. Nombor suci, denyut ketepatan ilahi.
Satu pengenalan, nombor sebagai ayat ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah pohon beringin, Tarik membaca Al-Fatihah, mengira 7 ayat. Adakah nombor ini istimewa? Tanyanya kepada gurunya. Ya, jawab guru, 7 adalah ayat ilahi, denyut jaring ilahi dalam formula Quran. Tarik membayangkan 7 sebagai benang songket, bersinar dalam pola suci. Bab 1, nombor suci, denyut ketepatan ilahi memperkenalkan nombor-nombor Mushaf Uthmani, 3, 7, 19, 47, 237, 13, sebagai tanda tauhid keesaan Allah, ijaz, keajaiban, dan hidayah tunjuk. Jaring ilahi, sebuah web ketepatan ilahi, merangkai nombor-nombor ini sebagai ayat, seperti firman Allah, Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan kebenaran. Al-Quran 3. Dengan kira pengiraan logik, lensa sufi, marifah tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama taranum, bab ini membuka perjalanan tadabbur tanpa matematik rumit, mengundang subhanallah untuk ijaz Al-Quran. Lukisan songket, bayangkan 7 sebagai benang songket, merangkai jaring ilahi. Rumusan tasbih, alhamdulillah kerana nombor adalah ayat ilahi. 2. Nombor suci, identifikasi dan makna kisah Tarik. Tarik membaca Al-Ikhlas, mengira 3 sebutan Allah. Mengapa 3? Tanyanya. Kerana 3 adalah teras tauhid, jawab gurunya, seperti Qul huwallahu ahad. Tarik melihat 3 sebagai jantung songket memancar dalam jaring ilahi. Setiap nombor, tambah guru, adalah tanda ilahi. Nombor-nombor suci, Mushaf Uthmani membawa makna mendalam. 3 dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 112 as-4, 3 sebutan Allah menegaskan tauhid. 7 ayat Al-Fatihah, Al-Quran 1:17, dan 7 langit, Al-Quran 6 melambangkan kesempurnaan ilahi. 19. Penjaga dalam Al-Quran 24:30 mencerminkan kitaran kosmik dan ijaz. 47. Huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, plus 2 11, san plus 1 2 melambangkan Al-Quran 5 wajah, maklaisun 1. 237, pola 237, tengah, 223, dalam juz 30 berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7, 12, 1 plus 2, 3, tanda tauhid. 13, menyatukan 7 dan 19, 7 plus 6, 13, nombor azwajah dan tauhid. Kira logik mendedahkan ijaz, seperti firman Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan kebenaran, Al-Quran 11:5, panduan kira. Perhatikan, kira 3 dalam Al-Quran 112 tempat. Renung, 3 sebagai teras tauhid. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 112, bayangkan 3 sebagai jantung songket. Rumusan tasbih, subhanallah, kerana nombor suci mendedahkan tauhid. 1. Lensa sufi, marifah melalui nombor tarik, duduk bersama guru sufinya mengira 7 ayat Al-Fatihah. Adakah ini marifah? Tanyanya. Ya, jawab guru, 7 adalah lingkaran dhikr, membawa tawajuh ke jaring ilahi. Tarik melihat 7 sebagai laluan songket menuju Allah. Renung, kata guru, dengan hati. Melalui lensa sufi, nombor-nombor Mushaf Uthmani menjadi tangga ma'rifah, pengalaman Allah. 3 dalam Al-Ikhlas mencerminkan tauhid abadi, seperti Qul huwallahu ahad, juz bulah. 7 ayat Al-Fatihah mengarahkan tawajuh, selari dengan 7 langit, Al-Quran 67:23. 19 dalam Al-Quran 74:30 mengundang renungan kosmik. Pola 237, 23, 7, tengah, 7, 23 menyerupai kitaran dhikr, berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7 iwa 12, 1 plus 2 ikut 3. 13 azwajah dan 47 berkurang pada 2 mengaitkan pasangan kepada tauhid. Logik sufi menggabungkan kira dengan tawajuh, seperti firman Allah, ingatlah aku akan mengingatimu, Al-Quran 2. Taranum membawa nombor ke hati, menghidupkan marifah. Panduan taranum, baca Al-Quran 112 dengan taranum, rasai 3 sebagai marifah. Latihan tadabbur, ucap subhanallah 7 kali, bayangkan songket lingkaran. Rumusan tasbih, Allahu Akbar, kerana nombor membawa marifah. 2. Resonans budaya, songket dan taranum nenek Tarik menenun songket dengan 19 bintang. Adakah ini Al-Quran? Tanyanya. Ya, jawab nenek, 19 mencerminkan Al-Quran 24:30, pola jaring ilahi. Taranum nenek menyanyikan ayat itu mengundang tadabbur. Tarik melukis 19 sebagai lingkaran songket, merasakan hidayah. Dalam tradisi Melayu Islam, nombor suci hidup melalui songket dan taranum. 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang simetri. 19 dalam Al-Quran 24:30 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam taranum, manakala 237 pola 237 bersinar dalam juz 30. 13 mencerminkan pasangan azwajah.
Allah berfirman, kami jadikan segala sesuatu berpasangan. Al-Quran 549 Tarannum, renung 19 sebagai hidayah. Lukisan songket, lukis 19 sebagai bintang lingkaran songket. Latihan tadabur, baca Al-Quran 2430 dengan Tarannum, renung 19 sebagai hidayah. Rumusan tasbih, Alhamdulillah, kerana songket menenun jaring ilahi. 3 tadabur praktikal, mengamalkan nombor suci tarik, mengamalkan zikr 7 kali, berkata Subhanallah. Bagaimana nombor membantu, tanyanya. Dengan tadabbur, jawab gurunya, 7 membawa tauhid dalam ibadah dan sains. Tarik melukis songket 237, merasakan jaring ilahi. Tadabbur nombor suci merangkumi, ibadah, ucap Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan Al-Ikhlas. Lakukan zikr 7 kali dalam tawaf, selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar pola 2737 melalui tarik dan nombor ajaib 7 laluan 3 bintang. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran 2430. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan. Allah berfirman, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Al-Qur'an. Nisfu X Azwaja, Norbuk Maiman Tain 21, mengaitkan pasangan kepada tauhid. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 1-1, kira 7, lukis songket lingkaran, ucap Subhanallah 13 kali, renung azwaja. Rumusan tasbih, Sadaqallahu Azim, kerana nombor suci menghidupkan tadabbur, menegaskan tauhid. 7 ayat Al-Fatihah, Hidha, dan 7 langit Al-Quran 2 dia, melambangkan kesempurnaan ilahi. 19. Penjaga dalam Al-Quran 230 mencerminkan kitaran kosmik dan ijaz. 47. Huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, mat plus 2, 11, san plus 1, 2, melambangkan azwaja, Al-Quran 5 237, pola 27, tengah 733 dalam juz 30 berkurang kepada 3, 2 plus 3, 13, plus 2, 3, tanda tauhid. 13, menyatukan 7 dan 19, 2 plus 6, 13, nombor azwaja dan tauhid. Kira logik mendedahkan ijaz, seperti firman Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan Quran tulas Saful 5. Panduan kira, perhatikan, kira 3 dalam Al-Quran 112 vers 1-4. Renung, 3 sebagai teras tauhid. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 112, bayangkan 3 sebagai jantung songket. Rumusan tasbih, Subhanallah, kerana nombor suci mendedahkan tauhid. 1. Lensa sufi, ma'rifah melalui nombor tarik, duduk bersama guru sufinya, mengira 7 ayat Al-Fatihah. Adakah ini ma'rifah? Tanyanya. Ya, jawab guru, 7 adalah lingkaran dhikr, membawa tawajuh ke jaring ilahi. Tarik melihat 7 sebagai laluan songket, menuju Allah. Renung, kata guru, dengan hati. Melalui lensa sufi, nombor-nombor Mushaf Uthmani menjadi tangga ma'rifah pengalaman Allah. 3 dalam Al-Ikhlas mencerminkan tauhid abadi, seperti Qul Huwallahu Ahad Al-Quran 111. 7 ayat Al-Fatihah mengarahkan tawajuh, selari dengan 7 langit, Al-Quran 60. 19 dalam Al-Quran 430 mengundang renungan kosmik, pola 237, 2 pegida, 7 tengah, 7 duya 3 menyerupai kitaran dhikr berkurang kepada 3, 2 plus 3 7 and 11, 1 plus 2, 3. 13, azwaja dan 47 berkurang kepada 2 mengaitkan pasangan kepada tauhid. Logik sufi menggabungkan kira dengan tawajuh, seperti firman Allah, ingatlah aku akan mengingatimu. Al-Quran. Tarannum membawa nombor ke hati, menghidupkan ma'rifah. Panduan Tarannum, baca Al-Quran 112 dengan Tarannum, rasai 3 sebagai ma'rifah. Latihan tadabbur, ucap Subhanallah, bayangkan songket lingkaran. Rumusan tasbih, Allahu Akbar, kerana nombor membawa ma'rifah. 2. Resonans budaya, songket dan Tarannum. Nenek tarik menenun songket dengan 19 bintang. Adakah ini Al-Quran? Tanyanya. Ya, jawab nenek, 19 mencerminkan Al-Quran, 2420, pola jaring ilahi. Tarannum nenek menyanyikan ayat itu, mengundang tadabbur. Tarik melukis 19 sebagai lingkaran songket, merasakan hidayah. Dalam tradisi Melayu Islam, nombor suci hidup melalui songket dan Tarannum. 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang simetri. 19 dalam Al-Quran 2430 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam Tarannum, manakala 237 bersinar dalam juz 30. 13 mencerminkan pasangan azwaja. Allah berfirman, kami jadikan segala sesuatu berpasangan.
Al-Quran 58 Taranum, Renung 19 sebagai hidayah. Lukisan songket, lukis 19 sebagai bintang lingkaran songket. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 25/30 dengan Taranum, Renung 19 sebagai hidayah. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana songket menenun jaring ilahi. 3. Tadabbur praktikal, mengamalkan nombor suci tarik, mengamalkan zikir 7 kali, berkata Subhanallah. Bagaimana nombor membantu, tanyanya. Dengan tadabbur, jawab gurunya, 7 membawa tauhid dalam ibadah dan sains. Tarik melukis songket 237, merasakan jaring ilahi. Tadabbur nombor suci merangkumi, ibadah, ucap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan Al-Ikhlas. Lakukan zikir 7 kali dalam tawaf, selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar pola 2/7 melalui tarik dan nombor ajaib. 7 laluan, 3 bintang. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran 2430. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan. Allah berfirman, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Nisfu azwaja, 0,552 yuai sapo, mengaitkan pasangan kepada tauhid. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 1/7, kira 7, lukis songket lingkaran, ucap Subhanallah 13 kali, renung azwaja. Rumusan tasbih, Sadaqallahu Azim, kerana nombor suci menghidupkan tadabbur. Bab 2, mentakrifkan suci, nombor sebagai tanda ilahi. 1. Pengenalan, kesucian nombor dalam jaring ilahi, Bismillahirrahmanirrahim. Di tepi surau, Tarik mengira 47 huruf Al-Ikhlas. Adakah nombor ini suci? Tanyanya kepada gurunya. Ya, jawab guru, 47 berkurang kepada 2, tanda azwaja dalam jaring ilahi. Tarik membayangkan 2 sebagai pasangan songket, bersinar dalam formula Quran. Bab 2, mentakrifkan suci, nombor sebagai tanda ilahi, mendalami kesucian nombor Mushaf Uthmani, 3, 7, 19, 47, 237, 13, sebagai ayat tauhid, ijaz, dan hidayah. Jika bab 1 mengenal pasti nombor-nombor ini, bab 2 menjelaskan makna rohani dan logiknya, menegaskan kesucian melalui kira, pengiraan logik, lensa sufi, marifah, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama taranum. Nombor-nombor ini adalah ayat ilahi seperti firman Allah. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa, Al-Quran. Bab ini menjemput tadabbur untuk melihat jaring ilahi sebagai cerminan ketepatan ilahi. Lukisan songket, bayangkan 2 sebagai pasangan songket, mencerminkan azwaja. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana nombor suci adalah tanda ilahi. 2. Mentakrifkan kesucian, makna rohani nombor kisah Tarik. Tarik membaca Al-Ikhlas, merenung 47 huruf. Mengapa suci? Tanyanya. Kerana 47 berkurang kepada 2, jawab gurunya. Pasangan azwaja menuju tauhid. Tarik melihat 2 sebagai songket berpasangan, bersinar dalam jaring ilahi. Setiap nombor, tambah guru, membawa hidayah. Kesucian nombor Mushaf Uthmani terletak pada makna rohaninya. 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas. Al-Quran 12:174 adalah teras tauhid, mencerminkan keesaan abadi. 7 ayat Al-Fatihah, Al-Quran 1:7 dan 7 langit. Al-Quran langit melambangkan kesempurnaan ilahi, mengundang tawajuh. 19 penjaga dalam Al-Quran 2430 menandakan ketertiban kosmik, tanda ijaz abadi. 47 huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, mat plus 7 11, 1 plus 1 2, melambangkan azwaja. Al-Quran 5 237 pola 237 23 tengah 723 dalam juz 30 berkurang kepada 3 7 plus 3 1 plus 2 3 mengukuhkan tauhid. 13 menyatukan 7 dan 19 7 plus 6 makul 11 nombor azwaja suci. Kira logik mendedahkan kesucian seperti firman Allah, Dia menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Al-Quran 27 bla. Panduan kira, perhatikan, jumlah 4 plus 7 11, 1 plus 1 2. Renung, 2 sebagai azwaja menuju tauhid. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 111, kira 47 huruf, bayangkan songket berpasangan. Rumusan tasbih, Subhanallah, kerana nombor suci memancar tauhid. 1. Lensa sufi, nombor sebagai tangga marifah Tarik, duduk bersama guru sufinya, merenung 3 dalam Al-Ikhlas. Adakah ini marifah? Tanyanya. Ya, jawab guru, 3 adalah tangga marifah, membawa tawajuh ke jaring ilahi. Tarik melihat 3 sebagai teras songket menuju Allah. Dengar, kata guru, dengan taranum untuk tauhid. Melalui lensa sufi, nombor Mushaf Uthmani adalah tangga marifah.
3 dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 19:1 adalah inti tauhid, mengundang renungan abadi. 7 ayat Al-Fatihah mencerminkan kitaran dhikr, selari dengan 7 langit, Al-Quran 27 dongit. 19 dalam Al-Quran 24:30 menggema kosmos. Pola 2:37, 23, 7, tengah, 7:23 menyerupai lingkaran dhikr. Berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7, 12, 1 plus 2 = 3. 13 azwaja dan 47 berkurang kepada 2, menyatukan pasangan dalam tauhid. Nisfu X azwaja 0.521 mencerminkan keisaan seperti Qul huwallahu ahad. Allah berfirman, dalam mengingati Allah hati menjadi tenang. Hello. Logik sufi menggabungkan kira dengan tawaju, menghidupkan ma'rifah. Panduan Tarannum. Baca Al-Quran 112 dengan Tarannum, rasai 47 sebagai azwaja. Latihan tadabur, ucap subhanallah 3 kali, bayangkan songket tauhid. Rumusan tasbih, Allahu Akbar kerana nombor menuju ma'rifah. 2. Resonans budaya, songket dan Tarannum sebagai tanda suci nenek tarik menenun songket dengan 7 benang. Adakah ini suci? Tanyanya. Ya, jawab nenek. 7 mencerminkan Al-Fatihah, kesempurnaan jaring ilahi. Tarannum nenek menyanyikan Al-Quran setelah 7, mengundang tadabur. Tarik melukis 7 sebagai laluan songket, merasakan tauhid. Dalam tradisi Melayu Islam, nombor suci bersinar melalui songket dan Tarannum. 3 dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket tauhid. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang kesempurnaan. 19 dalam Al-Quran 24:30 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam Tarannum mencerminkan azwaja. 237 bersinar dalam juz 30, manakala 13 melambangkan pasangan suci. Allah berfirman, kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingati kebesaran Allah. Al-Ruslah. Songket dan menghidupkan tadabur, mengaitkan nombor dengan budaya Melayu Islam. Lukisan songket, lukis 7 sebagai benang songket kesempurnaan. Latihan tadabur, baca Al-Quran 1:1-1 dengan Tarannum, renung 7 sebagai tauhid. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana songket menenun kesucian. 3. Tadabur praktikal, menghidupkan kesucian. Nombor tarik mengamalkan zikr 13 kali berkata subhanallah. Bagaimana nombor suci membantu? Tanyanya. Dengan tadabur, jawab gurunya, 13 menghidupkan azwaja dalam jaring ilahi. Tarik melukis songket 13 bintang, merasakan hidayah. Tadabur nombor suci merangkumi. Ibadah, ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan Al-Ikhlas. Lakukan zikr 7 kali dalam tawaf, selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar 13 melalui tarik dan nombor ajaib. 3 dan 7, pasangan suci. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran 24:30. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan, nisfu azwaja 0.5 dan 2 sat, mengaitkan pasangan kepada tauhid. Allah berfirman, renungkan ciptaan Allah, Quran 3:2 marazin. Latihan tadabur, baca Al-Quran 111 kira 47, lukis songket azwaja, ucap subhanallah 13 kali, renung hidayah. Rumusan tasbih, Sadaqallahu Azim, kerana nombor suci menghidupkan tadabur. Bab 3. Mengapa nombor Mushaf Uthmani niat ilahi dalam jaring ilahi? 1. Pengenalan, mencari niat ilahi melalui nombor Bismillahirrahmanirrahim. Di tepi sawah, tarik merenung juz D40, mengira 237 dalam pola 237. Mengapa nombor ini? Tanyanya kepada gurunya. Kerana Allah milihnya. Jawab guru, 237 adalah laluan jaring ilahi, tanda niat ilahi. Tarik membayangkan 27 sebagai songket bersinar. Membuka formula Quran. Bab 3. Mengapa nombor Mushaf Uthmani niat ilahi dalam jaring ilahi bertanya, mengapa Allah memilih nombor 3, 7, 19, 47, 237, 13 sebagai ayat ilahi? Selepas bab 1, mengenal pasti dan bab 2, mentakrifkan kesucian nombor-nombor ini. Bab 3, meneroka tujuan ilahi, niat ilahi di sebalik pilihan ini. Menegaskan peranan nombor dalam tauhid, ijaz, dan hidayah. Dengan kira logik, lensa sufi, marifah, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama Tarannum. Bab ini menjemput tadabur untuk melihat jaring ilahi sebagai cerminan niat ilahi, seperti firman Allah. Dia menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran Zat Mamlat. Lukisan songket, bayangkan 237 sebagai laluan songket hidayah. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana nombor mendedahkan niat ilahi. 2. Niat ilahi, tujuan nombor dalam Al-Quran.
Kisah Tarik. Tarik merenung 237 dalam juz 30. Mengapa Allah memilih nombor ini? Tanyanya, kerana 237 berkurang kepada 3. Jawab gurunya, tanda tauhid dalam jaring ilahi. Tarik melihat 237 sebagai songket simetri, laluan hidayah. Setiap nombor tambah guru adalah ayat ilahi. Tujuan nombor Mushaf Uthmani mencerminkan niat ilahi. 3. Dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 19 mabat. 3 sebutan Allah menegaskan tauhid mengajar keesaan. 7 ayat Al-Fatihah, Al-Quran, Ansar Salfruzat, dan 7 langit, Vahiyat memimpin ibadah dan menunjukkan ketertiban kosmik. 19. Penjaga dalam Al-Quran, 2430, menjamin keaslian Al-Quran, tanda ijaz. 47 huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2. 47 video 1 plus 1 = 2, melambang lanzi masyatmen fasdemen. 237. Pola 237, tengah 73 dalam juz 30 berkurang kepada 3. 2 plus 3 plus 7, 12. 1 plus 2 walwa 3. Laluan tauhid. 13. Menyatukan 7 dan 19. 7 plus 6 usti 11. Nombor azwaja dan hidayah. Kira logik mendedahkan niat ilahi seperti firman Allah. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Quran 2:11. Panduan kira. Perhatikan. Jumlah 2 plus 3 plus 7 wiwan 12. 1 plus 2, 3. Renung, 3 sebagai laluan tauhid, latihan tadabur. Baca juz 30, renung 237 sebagai songket hidayah. Rumusan tasbih. Subhanallah kerana nombor mendedahkan niat ilahi. 1. Lensa sufi. Niat ilahi melalui Ma'rifah Tarik, duduk bersama guru sufinya, merenung 19 dalam Al-Quran 430. Mengapa nombor ini, tanyanya? Kerana 19 adalah tangga Ma'rifah, jawab guru. Membawa tawajuh ke niat ilahi. Tarik melihat 19 sebagai bintang songket menuju jaring ilahi. Dengar, kata guru, dengan tarannum untuk hidayah. Melalui lensa sufi, nombor Mushaf Uthmani mencerminkan niat ilahi sebagai tangga ma'rifah. 3 dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 11 mengundang tauhid abadi. 7 ayat Al-Fatihah mencerminkan kitaran dhikr, selari dengan 7 tujuh langit, Otiva. 19 dalam Al-Quran, 430 menjamin keaslian menggema kosmos. Pola 237, 2373 menyerupai lingkaran dhikr berkurang kepada 3, 2 tidak 1 plus 2 adalah 3. 13 azwaja dan 47 berkurang kepada 2, menyatukan pasangan dalam tauhid. Nisfu x azwaja 0.521 mencerminkan keesaan. Allah berfirman, Allah menjadikan tanda-tanda untuk orang yang berfikir. Al-Quran 14:52. Logik sufi menggabungkan kira dengan tawajuh, menghidupkan marifah. Panduan tarannum, baca Al-Quran 2430 dengan tarannum, rasai 19 sebagai hidayah. Latihan tadabur, ucap subhanallah 19 kali, bayangkan songket bintang. Rumusan tasbih, Allahu Akbar, kerana nombor menuju marifah. 2. Resonans budaya. Songket dan tarannum sebagai cerminan niat nenek Tarik menenun songket dengan 3 teras. Mengapa 3, tanyanya? Kerana 3 mencerminkan Al-Ikhlas, jawab nenek, niat ilahi dalam jaring ilahi. Tarannum nenek menyanyikan Al-Quran 112, mengundang tadabur. Tarik melukis 3 sebagai teras songket, merasakan tauhid. Dalam tradisi Melayu Islam, nombor suci mencerminkan niat ilahi melalui songket dan tarannum. 3 dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket tauhid. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang kesempurnaan. 19 dalam Al-Quran, 2430 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam tarannum mencerminkan azwaja. 237 pola 27 bersinar dalam juz 30, manakala 13 melambangkan pasangan hidayah. Allah berfirman, kami menurunkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Lan. Songket dan tarannum menghidupkan tadabur, mengaitkan nombor dengan budaya Melayu Islam. Lukisan songket, lukis 3 sebagai teras songket tauhid. Latihan tadabur, baca Al-Quran 112 dengan tarannum, renung 3 sebagai niat ilahi. Rumusan tasbih, Alhamdulillah, kerana songket mencerminkan niat ilahi. Tadabur praktikal, mengamalkan niat ilahi. Tarik mengamalkan zikr 7 kali, berkata subhanallah. Bagaimana nombor memimpin saya, tanyanya. Dengan tadabur, jawab gurunya, 7 mencerminkan niat ilahi dalam ibadah. Tarik melukis songket 237, merasakan jaring ilahi. Tadabur nombor suci merangkumi, ibadah, ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat mencerminkan Al-Ikhlas. Lakukan zikr 7 kali dalam tawaf, selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwajah.
Pendidikan, ajar 237 melalui tarik dan nombor ajaib, 3 laluan, 7 bintang. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran, 24 di Babulu. Sains, gunakan 40 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan. Nisfu es azwaj yang praibduriyat satu, mengait tangan kada tauhid. Allah berfirman, lihatlah tanda-tanda Allah Al-Quran dan surat azab. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 117, kira 7, lukis songket kesempurnaan. Ucap subhanallah 13 kali, renung hidayah. Rumusan tasbih, sadaqallahu azim, kerana nombor menghidupkan niat ilahi. Bab pot, logik kira mendedahkan pola ilahi. 1. Pengenalan logik kira dalam jaring ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah pohon kelapa, tarik mengira 7 ayat Al-Fatihah. Bagaimana nombor ini mendedahkan kebenaran? Tanyanya kepada gurunya. Dengan kira, jawab guru, 7 membuka pola ilahi dalam jaring ilahi. Tarik membayangkan 7 sebagai bebenang songket merangkai formula Quran. Logik kira, mendedahkan pola ilahi, memperkenalkan kira pengiraan logik sebagai alat untuk mendedahkan pola ilahi dalam nombor musyaf Uthmani 3, 7, 19, 47, 237, 13. Selepas bab 1 mengenal pasti, bab 2 mentakrifkan, dan bab 3 meneroka tujuan nombor-nombor ini. Bab 4 menawarkan teknik kira mudah untuk mendedahkan tauhid, ijaz, dan hidayah. Dengan kira logik, lensa sufi, marifah, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama tarannum, bab ini menjemput tadabbur tanpa matematik rumit, seperti firman Allah, lihatlah tanda-tanda kami di langit dan bumi. Lukisan songket, bayangkan 7 sebagai benang songket pola ilahi. Rumusan tasbih, alhamdulillah kerana kira mendedahkan jaring ilahi. 2. Logik kira, teknik mendedahkan pola kisah tarik. Tarik mengira 47 huruf Al-Ikhlas. Bagaimana saya memahami nombor ini, tanyanya. Dengan kira, jawab gurunya, jumlah 47 menjadi 2, tanda azwaja. Tarik melihat 2 sebagai pasangan songket, bersinar dalam pola ilahi. Gunakan kira, tambah guru, untuk hidayah. Teknik kira mendedahkan pola ilahi dalam nombor musyaf Uthmani. 3. Kira 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas. Al-Quran 112-24, tanda tauhid. 7. Kira 7 ayat Al-Fatihah. Al-Quran 127 dan 7 langit. Al-Quran 62, tanda kesempurnaan. 19. Kira penjaga dalam Al-Quran 40, tanda ijaz kosmik. 47. Kira huruf Al-Ikhlas. Jumlah 4 plus 7 = 11, 1 plus 1 = 2. Tanda azwaja, Al-Quran 51-12-7. 230, analisis 2-3-7, 3-7-23, dalam juz 30, jumlah 2 plus 3 plus 7, 12, 1 plus 2 = 3, tanda tauhid. 13, kira 7 plus 19, 7 plus 6 13, tanda azwaja. Kira menggunakan penjumlahan dan pengurangan mudah, seperti firman Allah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Panduan kira, perhatikan. Jumlah 4 plus 2 11, 1 plus 1 2. Renung, 2 sebagai azwaja dalam pola ilahi. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 111, kira 47 huruf, lukis songket azwaja. Rumusan tasbih, subhanallah, kerana kira mendedahkan pola ilahi. 1. Lensa sufi, pola ilahi melarifah tarik, duduk bersama guru sufinya, mengira 7 ayat Al-Fatihah. Adakah kira membawa saya kepada Allah, tanyanya. Jawab guru, 7 adalah lingkaran hikr membawa tawajuh ke pola ilahi. Tarik melihat 7 sebagai laluan songket menuju marifah. Kira dengan hati, kata guru. Melalui lensa sufi, kira menjadi amalan rohani untuk marifah. 3 dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 11 mencerminkan tauhid abadi. 7 ayat Al-Fatihah mengundang dzikir, selari dengan 7 langit. 19 dalam Al-Quran 4:30 menggema kosmos. Pola 237, tengah 23, menyerupai kitaran dzikir berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7 y 12, 1 plus 2 y 3. 13 azwaja dan 40 berkurang kepada 2 menyatukan pasangan dalam tauhid. Nisfu x azwaja 0.521 mencerminkan keesaan. Allah berfirman, ingatlah Allah, hati menjadi tenang. Kira sufi menggabungkan pengiraan dengan tawajuh, menghidupkan marifah. Panduan tarannum, baca Al-Quran 1-7 dengan tarannum, rasai 7 sebagai pola ilahi. Latihan tadabbur, ucap subhanallah 7 kali, bayangkan songket lingkaran. Rumusan tasbih, Allah Akbar, kerana kira menuju ma'rifah. 2. Resonans budaya, songket dan tarannum sebagai pola nenek tarik menenun songket dengan 19 bintang. Adakah ini pola ilahi? Tanyanya.
Ya, jawab nenek, 19 mencerminkan Al-Quran 24 jaring ilahi. Taranum nenek menyanyikan ayat itu, mengundang tadabur. Tarik melukis 19 sebagai lingkaran songket, merasakan hidayah. Dalam tradisi Melayu Islam, kira nombor suci bersinar melalui songket dan taranum. 3 dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket tauhid. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang kesempurnaan. 19 dalam Al-Quran 74:30 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam taranum mencerminkan azwaja. 237 bersinar dalam juz 30, manakala 13 melambangkan pasangan hidayah. Allah berfirman, kami jadikan tanda-tanda untuk orang yang memahami. Songket dan taranum menghidupkan pola ilahi, mengaitkan kira dengan budaya Melayu Islam. Lukisan songket, lukis 19 sebagai bintang songket pola ilahi. Latihan tadabur, baca Al-Quran 24:30 dengan taranum, renung 19 sebagai hidayah. Rumusan tasbih, alhamdulillah kerana songket menenun pola ilahi. 3. Tadabur praktikal. Mengamalkan logik kira tarik, mengamalkan zikir 13 kali, berkata subhanallah. Bagaimana kira membantu saya? Tanyanya. Dengan tadabur, jawab gurunya, 13 mendedahkan azwaja dalam pola ilahi. Tarik melukis songket 13 bintang, merasakan jaring ilahi. Tadabur dengan kira merangkumi, ibadah, ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan Al-Ikhlas. Lakukan zikir 7 kali dalam tawaf, selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar 13 melalui tarik dan nombor ajaib, 7 dan 19 pasangan hidayah. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran 24:30. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan. Nisfu X azwaja, 0.5 mengaitkan pasangan kepada tauhid. Allah berfirman, renungkan ciptaan azrasmi Allah. Latihan tadabur, baca Al-Quran 112, kira 47, lukis songket azwaja, ucap subhanallah 13 kali, renung hidayah, rumusan tasbih, sadakallahu azim, kerana kira menghidupkan pola ilahi. Bab 5, simetri dan azwaja, keharmonian dalam jaring ilahi. 1. Pengenalan, simetri dan azwaja sebagai tanda ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Di tepi sungai, Tarik memerhatikan pola 2-3-7 dalam juz 30. Adakah ini simetri? Tanyanya kepada gurunya. Ya, jawab guru, 237 adalah simetri ilahi, seperti songket yang seimbang, tanda jaring ilahi. Tarik membayangkan 2-3-7 sebagai laluan formula Quran. Bab 5, simetri dan azwaja, keharmonian dalam jaring ilahi meneroka simetri dan azwaja, pasangan dalam nombor Mushaf Uthmani, 37, 19, 47, 237, 13, sebagai cerminan keharmonian ilahi. Selepas bab 1 mengenal pasti, bab 2 mentakrifkan, bab 3 meneroka tujuan, dan bab 4 menganalisis logik, bab 5 meneliti simetri dan azwaja sebagai ayat tauhid, ijaz, dan hidayah. Dengan kira logik, lensa sufi, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama taranum, bab ini menjemput tadabur seperti firman Allah, kami ciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan. Lukisan songket, bayangkan 237 sebagai songket simetri. Rumusan tasbih, alhamdulillah kerana simetri mendedahkan jaring ilahi. 2. Simetri dalam nombor, pola harmoni ilahi. Kisah Tarik, Tarik mengira 47 huruf Al-Ikhlas. Adakah ini simetri? Tanyanya. Ya, jawab gurunya, 47 berkurang kepada 2 pasangan azwaja dalam pola ilahi. Tarik melihat 2 sebagai songket seimbang, mencerminkan tauhid. Setiap nombor, tambah guru, adalah harmoni. Simetri nombor Mushaf Uthmani mendedahkan keharmonian ilahi. 3 sebutan Allah dalam Al-Ikhlas, Al-Quran terus numpapai, membentuk keseian triad tanda tauhid. 7 ayat Al-Fatihah, Al-Quran 117, dan 7 langit, Al-Quran 673, mencerminkan simetri 7 kali ganda. 19, penjaga dalam Al-Quran 24:40, membentuk lingkaran simetri kosmik. 47, huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, 4 plus 7 Y11, tanda azwaja Al-Quran 511. 237, pola 237, 237, tengah, 7, 2-3, adalah palindrom simetri, berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7, 12, 1 plus 2, 3. 13, menyatukan 7 dan 19, 7 plus 6, 13, simetri azwaja. Kira logik menyerlahkan simetri seperti firman Allah, dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran.
Panduan kira, perhatikan, jumlah manfaat plus 7 = 11, 1 plus 1, A2. Renung, 2 sebagai simetri azwaja. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 112, kira 47, lukis songket pasangan. Rumusan tasbih, subhanallah, kerana simetri memancar tauhid. Saten, azwaja, pasangan sebagai teras tauhid. Tarik merenung 13 sebagai pasangan 7 dan 19. Adakah ini azwaja? Tanyanya. Ya, jawab guru sufinya, 13 menyatukan pasangan menuju tauhid. Tarik melihat 13 sebagai songket berpasangan menuju marifah. Azwaja, kata guru, adalah keharmonian ilahi. Azwaja, pasangan, adalah teras tauhid dalam nombor musyaf Uthmani. 47 huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2. Mat plus 7 wa 11. A 1 1 wa 2 mencerminkan azwaja. Al-Quran 5 13 menyatukan 7 dan 19 non ma 11. Pola 23 tengah 23 menunjukkan simetri pasangan berkurang kepada 3. Nisfu X azwaja 0.5 menggambarkan keesaan dari pasangan seperti Qul huwallahu ahad. 3 dalam Al-Ikhlas dan 7 dalam Al-Fatihah membentuk pasangan rohani. Allah berfirman, kami ciptakan segala sesuatu berpasangan. Al-Quran. Azwaja menghubungkan nombor kepada tauhid melalui ma'rifah dan tawajuh. Panduan Tarannum, baca Al-Quran 12 dengan Tarannum, rasai 47 sebagai azwaja. Latihan tadabbur, ucap subhanallah 13 kali, bayangkan songket pasangan. Rumusan tasbih, Allahu Akbar, kerana azwaja menuju tauhid. Resonans budaya, songket dan Tarannum sebagai simetri nenek tarik menenun songket dengan 7 benang simetri. Adakah ini harmoni? Tanyanya. Ya, jawab nenek. 7 mencerminkan Al-Fatihah, keharmonian jaring ilahi. Tarannum nenek menyanyikan Al-Quran 1177, mengundang tadabbur. Tarik melukis 7 sebagai laluan songket, merasakan tauhid. Dalam tradisi Melayu Islam, simetri dan azwaja bersinar melalui songket dan tarannum. 3 dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket tauhid. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang simetri. 19 dalam Al-Quran 2430 membentuk lingkaran bintang. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam tarannum, mencerminkan azwaja. 237 pola 27 bersinar sebagai simetri palindrom, manakala 13 melambangkan pasangan hidayah. Allah berfirman, segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Al-Quran 5 bustas main. Songket dan tarannum menghidupkan simetri, mengaitkan nombor dengan budaya Melayu Islam. Lukisan songket, lukis 7 sebagai benang songket simetri. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 117 dengan tarannum, renung 7 sebagai harmoni. Rumusan tasbih, alhamdulillah kerana songket menenun simetri. 3. Tadabbur, praktikal. Mengamalkan simetri dan azwaja tarik, mengamalkan zikr 13 kali, berkata subhanallah. Bagaimana simetri membantu saya? Tanyanya. Dengan tadabbur, jawab gurunya, 13 menghidupkan azwaja dalam jaring ilahi. Tarik melukis songket 13 bintang, merasakan hidayah. Tadabbur simetri dan azwaja merangkumi. Ibadah. Ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan Al-Ikhlas. Lakukan zikr 7 kali dalam tawaf, selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar 13 melalui tarik dan nombor ajaib. 7 dan 19, pasangan harmoni. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran 2430. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan. Nisfu X azwaja 0.5-21 mengaitkan pasangan kepada tauhid. Allah berfirman, lihatlah keindahan ciptaan Allah. Al-Quran 22. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 112, kira 47, lukis songket azwaja. Ucap subhanallah 13 kali, renung hidayah. Rumusan tasbih, sadaqallahu azim, kerana simetri menghidupkan tauhid. Bab 6, ijaz matematik keajaiban nombor Quran 1. Pengenalan, ijaz matematik sebagai tanda ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid kampung, Tarik membaca Al-Quran 24 di babulu, kagum dengan 19. Adakah ini keajaiban? Tanyanya kepada gurunya. Ya, jawab guru, 19 adalah ijaz matematik, tanda jaring ilahi yang tidak dapat ditandingi. Tarik membayangkan 19 sebagai bintang songket membuka formula Quran. Bab 6, ijaz matematik. Keajaiban nombor Quran meneroka ijaz matematik dalam nombor musyaf Uthmani. 3, 7, 19, 47, 237, 13 sebagai mukjizat ilahi.
Selepas bab 1 mengenal pasti, bab 2 mentakrifkan, bab 3 meneroka tujuan, bab 4 menganalisis logik, dan bab 5 meneliti simetri. Bab 6 menyerlahkan keajaiban nombor-nombor ini sebagai ayat tauhid, ijaz, dan hidayah. Dengan kira logik, lensa sufi, ma'rifah, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket, dan irama tarannum, bab ini menjemput tadabur seperti firman Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkatan. Lukisan songket, bayangkan 19 sebagai bintang songket ijaz. Rumusan tasbih, Alhamdulillah, kerana ijaz mendedahkan jaring ilahi. 2. Keajaiban nombor, ijaz dalam Mushaf Uthmani. Kisah Tarik, Tarik memerhatikan 19 dalam Al-Quran Dubi Pablua. Mengapa nombor ini istimewa? Tanyanya. Kerana 19 adalah mukjizat. Jawab gurunya, menjamin keaslian Al-Quran, tanda ijaz matematik. Tarik melihat 19 sebagai lingkaran songket keajaiban jaring ilahi. Setiap nombor, tambah guru, adalah mukjizat. Ijaz matematik nombor Mushaf Uthmani mendedahkan keajaiban ilahi. 3. Tiga sebutan Allah dalam Al-Ikhlas. Al-Quran 1244 menyatukan tauhid, tidak dapat ditiru. 7. 7 ayat Al-Fatihah. Al-Quran 1:1-7 dan 7 langit. Al-Quran 67:3 mencerminkan ketertiban kosmik. 19. Penjaga dalam Al-Quran 74 dan 40 menjamin keaslian, mukjizat matematik. 47. Huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, 47 ayat 11, 1 plus 1 tanda yang unik Al-Quran 15 per 1 numean. 237, pola dutia, dua pidia. Dalam juz 30 berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7, 12, 1 plus 2 wata 3. Struktur tidak tertanding. 13. Menyatukan 7 dan 19, 7 plus 6 = 11, pasangan mukjizat. Kira logik menyerlahkan ijaz, seperti firman Allah, Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, Almu. Panduan kira, perhatikan, jumlah 2, 3 plus 7, 12, 1 plus 2, 3. Renung, 3 sebagai mukjizat tauhid. Latihan tadabur, baca Al-Quran 24-30, renung 19 sebagai songket ijaz. Rumusan tasbih, subhanallah kerana ijaz memancar keajaiban. 1. Lensa sufi. Ijaz melalui Marifah Tarik duduk bersama guru sufinya, merenung 19 dalam Al-Quran Dubdubib Matubru. Adakah ini membawa saya kepada Allah, tanyanya. Ya, jawab guru, 19 adalah tangga Marifah, mukjizat ijaz matematik. Tarik melihat 19 sebagai bintang songket menuju tawajuh. Dengar dengan tarannum, kata guru. Melalui lensa sufi, ijaz matematik menjadi laluan Marifah. 3 dalam Al-Ikhlas, Al-Quran 112 mengundang tauhid abadi. 7 ayat Al-Fatihah mencerminkan kitaran dhikr, selari dengan 7 langit, Al-Quran Dududia. 19 dalam Al-Quran 24-10 menjamin keaslian, mukjizat kosmik. Pola 2.3.7 tengah, 2.2 menyerupai lingkaran dhikr, berkurang kepada 3. 13 azwajah, dan 47 berkurang kepada 2, menyatukan pasangan dalam tauhid. Nisfu X azwajah, 0.521 mencerminkan keesaan. Allah berfirman, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ijaz sufi menggabungkan kira dengan tawajuh, menghidupkan ma'rifah. Panduan tarannum, baca Al-Quran 24-30 dengan tarannum, rasai 19 sebagai ijaz. Latihan tadabur, ucap subhanallah 19 kali, bayangkan songket bintang. Rumusan tasbih, Allahu Akbar kerana ijaz menuju ma'rifah. 2. Resonans budaya, songket dan tarannum sebagai ijaz. Nenek Tarik menenun songket dengan 3 teras. Adakah ini mukjizat? Tanyanya. Ya, jawab nenek. 3 mencerminkan Al-Ikhlas, ijaz dalam jaring ilahi. Tarannum nenek menyanyikan Al-Quran 112, mengundang tadabur. Tarik melukis 3 sebagai teras songket, merasakan tauhid. Dalam tradisi Melayu Islam, ijaz matematik bersinar melalui songket dan tarannum. 3 dalam Al-Ikhlas menjadi teras songket tauhid. 7 ayat Al-Fatihah ditenun sebagai benang keajaiban. 19 dalam Al-Quran 24-30 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam tarannum, mencerminkan azwajah. 237 pola 232 bersinar dalam juz 30, manakala 13 melambangkan pasangan hidayah. Allah berfirman, Al-Quran adalah mukjizat bagi manusia. Al-Quran, songket dan tarannum menghidupkan ijaz, mengaitkan nombor dengan budaya Melayu Islam. Lukisan songket. Lukis 3 sebagai teras songket ijaz. Latihan tadabur, baca Al-Quran 112 dengan tarannum, renung 3 sebagai mukjizat. Rumusan tasbih, Alhamdulillahi, kerana songket menenun ijaz. 3.
Tadabur praktikal, mengamalkan ijaz matematik. Tarik mengamalkan zikir 7 kali, berkata subhanallah. Bagaimana ijaz memimpin saya? Tanyanya. Dengan tadabur, jawab gurunya. 7 adalah mukjizat dalam ibadah. Tarik melukis songket 237, merasakan jaring ilahi. Tadabur ijaz matematik merangkumi ibadah. Ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan al-ikhlas. Lakukan zikir 7 kali dalam tawaf, selari dengan al-fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar 19 melas melalui tarik dan nombor ajaib, bintang mukjizat Al-Quran. Cipta seni songket dengan 19 bintang untuk Al-Quran, part 30. Sains, gunakan 47 dalam kriptografi pola, 340 dalam kitaran bulan. Nisfu ek azwaja, 0.521, mengaitkan pasangan kepada tauhid. Allah berfirman, lihatlah tanda-tanda kami. Al-Quran 45 Latihan tadabur, baca Al-Quran 1-7, lukis songket mukjizat, ucap subhanallah 13 kali, renung hidayah. Rumusan tasbih sadaqallahu azim kerana ijaz menghidupkan tauhid. Bab 7, nombor dan ibadah mengaitkan kira dengan amalan 1. Pengenalan, nombor sebagai jambatan ibah bismillahirrahmanirrahim di Masjidil Haram, tarik mengelilingi Ka'abah 7 kali. Mengapa 7? Tanyanya kepada gurunya. Kerana 7 adalah nombor ilahi, jawab guru, menghubungkan ibadah dengan jaring ilahi. Tarik membayangkan 7 sebagai benang songket, merangkai formula Quran. Bab 7, nombor dan ibadah, mengaitkan kira dengan amalan meneroka nombor. Mushaf Uthmani 3, 7, 19, 47, 237, 13 sebagai jambatan untuk mendekatkan ibadah kepada Allah. Selepas bab 1 mengenal pasti, bab 2 mentakrifkan, bab 3 meneroka tujuan, bab 4 menganalisis logik, bab 5 meneliti simetri, dan bab 6 menyerlahkan ijaz. Bab 7 menawarkan cara praktikal mengintegrasikan kira dalam ibadah untuk memperdalam tauhid, ijaz, dan hidayah. Dengan kira logik, lensa sufi, ma'rifah, tawajuh, cerita tarik dan nombor ajaib, metafora songket dan iraranum, bab ini menjemput tadabur seperti firman Allah, dirikanlah solat untuk mengingatku. Al-Quran 12. Lukisan songket, bayangkan 7 sebagai benang songket ibadah. Rumusan tasbih, alhamdulillah kerana nombor menghidupkan ibadah. 2. Kira dalam ibadah, nombor sebagai amalan. Kisah tarik, tarik mengucap subhanallah 3 kali selepas solat. Mengapa 3? Tanyanya. Kerana 3 mencerminkan tauhid dalam al-ikhlas, jawab gurunya. Tarik melihat 3 sebagai teras songket menguatkan ibadah. Gunakan kira dalam amalan, tambah guru. Nombor Mushaf Uthmani menghubungkan kira dengan ibadah. 3. Ucap subhanallah Allahu Akbar 3 kali selepas solat, selari dengan 3 sebutan Allah dalam ikhlas fahins bristumur 7. Lakukan tawaf 7 kali, mencerminkan 7 ayat Al-Fatihah, Al-Quran 117 dan 7 langit, Al-Quran 63. 19. Amal zikir 19 kali, diilhamkan oleh penjaga dalam Al-Quran 744 di Furu. 47. Huruf Al-Ikhlas berkurang kepada 2, 17-42, mencerminkan pasangan rakaat dalam solat, tanda azwaja Al-Quran 5 dunan. 237. Gunakan pola 2-3-7, 23, tengah, 7-23 untuk kitaran zikir dalam juz 30. Berkurang kepada 3, 2 plus 3 plus 7, 12, 1 plus 2, 3. 13. Tasbih 13 kali untuk azwaja, 7, 19, 7 plus 6, 13. Kira memperkayakan ibadah seperti firman Allah. Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Panduan kira, perhatikan. Ucap subhanallah 3 kali selepas solat. Renung 3 sebagai teras tauhid. Latihan tadabur, lakukan zikir 3 kali, lukis songket tauhid. Rumusan tasbih subhanallah kerana kira memperdalam ibadah. Saat lensa sufi, ibadah melalui ma'rifah tarik melakukan tawaf 7 kali, merenung nombor itu. Adakah ini mendekatkan saya kepada Allah? Tanyanya. Ya, jawab guru sufinya, 7 adalah lingkaran dikir menuju ma'rifah. Tarik melihat 7 sebagai laluan songket, membawa tawajuh. Amal dengan hati, kata guru. Melalui lensa sufi, kira dalam ibadah menjadi laluan ma'rifah. 3 dalam zikir selepas solat mencerminkan tauhid al-ikhlas. Al-Quran 19. 7 dalam tawaf mengundang dhikr, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah. Al-Quran sah. 19 dalam zikir, Al-Quran duduatin puner, menggema kosmos. Pola 237, 23, 7, tengah, 7, 20, menyerupai kitaran dhikr, berkurang kepada 3. 13 azwaja dan 47 berkurang kepada 2, menyatukan pasangan dalam tauhid.
Nisfu X azwaja, 0.5/21 mencerminkan keesaan. Allah berfirman, dekatkanlah dirimu kepadaku dengan zikir. Al-Quran 25. Kira Sufi menggabungkan ibadah dengan tawajuh, menghidupkan marifah. Panduan Taranum, baca Al-Quran 1-1-7 dengan Taranum, rasai 7 dalam ibadah. Latihan tadabur, ucap subhanallah 7 kali, bayangkan songket lingkaran. Rumusan tasbih, Allahu Akbar kerana ibadah menuju marifah. 2. Resonans budaya. Songket dan taranum dalam ibadah nenek tarik menenun songket dengan 7 benang untuk tawaf. Adakah ini ibadah? Tanyanya. Ya, jawab nenek. 7 mencerminkan Al-Fatihah, menghubungkan ibadah dengan jaring ilahi. Taranum nenek menyanyikan Al-Quran 1-1-7, mengundang tadabbur. Tarik melukis 7 sebagai laluan songket, merasakan hidayah. Dalam tradisi Melayu Islam, kira dalam ibadah bersinar melalui songket dan taranum. 3 dalam zikir selepas solat menjadi teras songket tauhid. 7 dalam tawaf ditenun sebagai benang kesempurnaan. 19 dalam zikir, Al-Quran 20 membentuk bintang lingkaran. 47 huruf Al-Ikhlas berirama dalam taranum mencerminkan azwaja. 237 bersinar dalam zikir, juz 30, manakala 13 melambangkan pasangan hidayah. Allah berfirman, lakukan ibadah dengan penuh kesedaran term. Al-Quran 22/8. Songket dan taranum menghidupkan ibadah, mengaitkan kira dengan budaya Melayu Islam. Lukisan songket, lukis 7 sebagai benang songket ibadah. Latihan tadabbur, baca Al-Quran 1-1-7 dengan taranum, renung 7 dalam tawaf. Rumusan tasbih, Alhamdulillah kerana songket menenun ibadah. Praktikal, mengamalkan nombor dalam kehidupan. Tarik mengamalkan zikir 13 kali berkata subhanallah. Bagaimana nombor ini dalam ibadah? Tanyanya. Dengan tadabbur, jawab gurunya, 13 menghidupkan azwaja dalam jaring ilahi. Tarik melukis songket 13 bintang, merasakan hidayah. Tadabbur nombor dalam ibadah merangkumi. Ibadah, ucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 3 kali selepas solat, mencerminkan al-ikhlas. Lakukan tawaf 7 kali selari dengan Al-Fatihah. Tasbih 13 kali untuk azwaja. Pendidikan, ajar 13 melalui tarik dan nombor ajaib 7 dan 19. Al-Quran, yang diturunkan dalam bahasa Arab klasik yang kaya, berbicara kepada manusia pada pelbagai peringkat. Bahasa Arab klasik ini bukan sahaja indah dari segi linguistik, tetapi juga kaya dengan makna yang mendalam dan simbolisme yang kompleks. Di sebalik makna literal ayat-ayatnya, tersembunyi lapisan kebijaksanaan yang lebih mendalam yang boleh diakses melalui perenungan dan renungan. Setiap ayat, setiap perkataan, bahkan setiap huruf, mengandungi rahsia yang menunggu untuk ditemui oleh mereka yang mencari dengan hati yang ikhlas. Sufi, para mistik Islam, sentiasa tertarik dengan dimensi batin Al-Quran ini. Mereka percaya bahawa di sebalik setiap ayat terdapat makna tersembunyi yang hanya dapat difahami melalui pengalaman rohani dan pengetahuan batin. Mereka melihatnya sebagai lautan ilmu kerohanian yang luas, dengan setiap ayat mengandungi khazanah tersembunyi yang menunggu untuk ditemui. Lautan ini tidak mempunyai batas, dan setiap kali seseorang menyelam lebih dalam, lebih banyak rahsia yang akan ditemui. Salah satu kunci untuk membuka khazanah ini terletak pada pemahaman simbolisme yang terkandung dalam nombor. Nombor dalam Al-Quran bukan sekadar angka. Mereka adalah simbol yang membawa makna yang mendalam dan signifikan. Bagi Sufi, nombor bukan sekadar alat untuk pengiraan. Mereka adalah simbol yang kuat yang menunjukkan aturan ilahi yang mendasari alam semesta. Setiap nombor mempunyai getaran dan frekuensi tertentu yang berhubung dengan aspek tertentu dari penciptaan. Ia adalah simbol yang kuat yang menunjukkan aturan ilahi yang mendasari alam semesta. Sama seperti bintang-bintang di langit malam yang membentuk corak tertentu, nombor juga membentuk corak yang mencerminkan keharmonian dan keseimbangan alam semesta. Sama seperti sebiji benih mengandungi pelan tindakan untuk sebatang pokok yang besar, begitu juga nombor mengandungi rahsia penciptaan dan sifat-sifat pencipta. Benih kecil itu, apabila ditanam dan dijaga dengan baik, akan tumbuh menjadi pokok yang besar dan kuat, memberikan buah dan naungan kepada semua makhluk. Dengan merenungkan corak berangka dalam Al-Quran, Sufi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keesaan Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan ciptaan. Mereka percaya bahawa dengan memahami nombor-nombor ini, mereka dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai tahap kesedaran rohani yang lebih tinggi.
Esei ini meneroka bagaimana nombor dalam Al-Quran, terutamanya 3, 7, dan 19, berfungsi sebagai petunjuk di jalan sufi, membimbing para pencari ke arah pengalaman ilahi yang lebih mendalam. Nombor-nombor ini bukan sahaja penting dalam konteks matematik, tetapi juga dalam konteks rohani dan mistik. Dengan menelusuri contoh-contoh daripada kosmologi Islam dan tradisi Melayu Islam, kita akan meneroka bagaimana corak berangka ini, apabila didekati dengan pemahaman logik dan renungan yang tulus, dapat menerangi perjalanan rohani dan mendekatkan kita kepada kehadiran ilahi. Dalam tradisi ini, nombor-nombor bukan sahaja dilihat sebagai alat untuk pengiraan, tetapi juga simbol frame yang membawa makna yang mendalam dan signifikan, membantu kita menghubungkan hubungan Tuhan dan alam semesta. Nombor 3 mempunyai kepentingan istimewa dalam tradisi Islam. Ia bukan sekadar nombor, tetapi simbol yang mendalam yang meresapi pelbagai aspek kehidupan dan amalan keagamaan. Daripada 3 bacaan talbiyah semasa haji hingga 3 hari seseorang yang meninggal dunia diratapi, nombor 3 meresapi ritual dan amalan Islam. Talbiyah yang diulang 3 kali melambangkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga, tempoh 3 hari berkabung mencerminkan penghormatan dan doa untuk roh yang telah pergi. Penekanan pada 3 ini berakar umbi dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengandungi banyak rujukan kepada nombor 3 yang sering dikaitkan dengan konsep-konsep penting dalam teologi Islam. Bab yang pertama, Surah Al-Fatihah, terdiri daripada 7 ayat yang sering dibahagikan kepada 3 bahagian, pujian dan pemuliaan kepada Tuhan, penegasan ketuhanan dan rahmatnya, dan doa untuk mendapatkan petunjuk. Setiap bahagian ini membawa makna yang mendalam dan mengarahkan hati dan minda umat Islam kepada Tuhan. Struktur 3 bahagian ini mencerminkan prinsip asas dalam akidah Islam, keesaan Tuhan Tauhid yang diwujudkan melalui sifat-sifatnya. Tauhid adalah asas kepada semua ajaran Islam, dan ia mengingatkan umat Islam tentang keesaan dan keagungan Tuhan. 3 aspek ketuhanan, kuasa, ilmu, dan kehendak bukanlah entiti yang berasingan, tetapi merupakan aspek yang berbeza daripada Tuhan yang satu. Kuasa Tuhan menunjukkan kebesarannya, ilmu Tuhan menunjukkan kebijaksanaannya, dan kehendak Tuhan menunjukkan keadilannya. Konsep ini dirangkumkan dengan indah dalam surah Al-Ikhlas yang menyatakan keesaan mutlak Tuhan. Surah ini walaupun pendek, mengandungi makna yang mendalam dan sering diulang dalam solat harian sebagai peringatan tentang keesaan Tuhan. Pengulangan nombor 3 dalam surah ini, 3 ayat, setiap satu menekankan aspek yang berbeza tentang keesaan Tuhan, berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang kebenaran asas ini. Setiap ayat dalam surah Al-Ikhlas membawa mesej yang jelas dan tegas tentang keesaan Tuhan, mengingatkan umat Islam tentang kepercayaan asas mereka dan mengukuhkan iman mereka setiap kali dibaca. Selain itu, nombor 3 juga muncul dalam konteks lain dalam kehidupan seharian umat Islam. Contohnya, dalam wudhu, umat Islam membasuh bahagian-bahagian tertentu badan mereka 3 kali untuk memastikan kebersihan dan kesucian sebelum solat. Ini menunjukkan betapa pentingnya nombor 3 dalam memastikan kesucian fizikal dan rohani. Dalam bulan Ramadan, umat Islam juga sering mengamalkan 3 kali makan, sahur, iftar, dan makan malam sebagai cara untuk mengekalkan tenaga dan kekuatan sepanjang hari berpuasa. Ini adalah satu lagi contoh bagaimana nombor 3 memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian umat Islam. Kesimpulannya, nombor 3 bukan sekadar nombor dalam tradisi Islam. Ia adalah simbol yang mendalam yang meresapi pelbagai aspek kehidupan dan amalan keagamaan, mengingatkan umat Islam tentang keesaan Tuhan dan mengukuhkan iman mereka setiap hari. Nombor 7 bergema dengan mendalam dalam kosmologi Islam. Ia bukan sekadar angka, tetapi simbol yang kaya dengan makna dan sejarah. Al-Quran menyebut tentang 7 langit dan 7 bumi, satu konsep yang menunjukkan keluasan dan kerumitan ciptaan. 7 langit ini menggambarkan pelbagai dimensi alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, setiap satu dengan keunikan dan peranannya sendiri. Simbolisme berangka ini melangkaui alam fizikal, merangkumi realiti rohani juga. Dalam tradisi Sufi, perjalanan rohani sering digambarkan sebagai pendakian melalui 7 tahap kesedaran. Setiap satu membawa individu lebih dekat kepada Tuhan. 7 langit misalnya, bukan sekadar lapisan fizikal, tetapi mewakili tahap pendakian rohani yang berbeza.
Setiap lapisan ini adalah simbolik kepada peningkatan rohani dan pemurnian jiwa, membawa manusia lebih dekat kepada kesempurnaan rohani. Kepentingan 7 ditekankan lagi dalam kisah Nabi Musa dan pertemuannya dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dalam kisah ini, Musa diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari, yang kemudiannya disempurnakan dengan tambahan 10 hari, menjadikan jumlah keseluruhannya 40. Musa diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari, yang kemudiannya disempurnakan dengan tambahan 10 hari, menjadikan jumlah keseluruhannya 40. Tempo ini bukan sahaja ujian fizikal, tetapi juga persiapan rohani yang mendalam. Tempoh 40 hari ini memuncak dengan penerimaannya 10 perintah, yang tertulis pada 2 loh batu. 10 perintah ini menjadi asas kepada undang-undang moral dan etika dalam tradisi Abrahamik. Peristiwa-peristiwa ini yang diwarnai dengan simbolisme 7, 40 ialah gandaan 7 dan 10 ialah 7 tambah 3, menonjolkan kepentingan persiapan rohani dan penyucian dalam mendekati ilahi. Dalam Islam, nombor 7 sering dikaitkan dengan proses pemurnian dan peningkatan rohani, mengingatkan kita bahawa perjalanan menuju Tuhan adalah satu proses yang berterusan dan mendalam. Selain itu, dalam ibadah haji, para jemaah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Satu lagi contoh bagaimana nombor 7 memainkan peranan penting dalam amalan keagamaan. Tindakan ini melambangkan kesatuan dan ketaatan kepada Tuhan, serta perjalanan rohani yang berterusan. Kesimpulannya, nombor 7 dalam kosmologi Islam adalah lebih daripada sekadar angka. Ia adalah simbol yang kaya dengan makna, mencerminkan keluasan dan kerumitan ciptaan Tuhan, serta perjalanan rohani manusia menuju kesempurnaan dan kedekatan dengan ilahi. Nombor 19 mempunyai tempat yang unik dalam Al-Quran, khususnya berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaannya. Al-Quran sendiri menarik perhatian kepada nombor ini, dengan menyatakan bahawa ia dijaga oleh 19. Surah Al-Mudathir 74:30. Walaupun sifat sebenar 19 ini masih menjadi bahan perdebatan ilmiah, Sufi menafsirkannya sebagai makhluk malaikat yang diamanahkan untuk melindungi mesej ilahi. Walau bagaimanapun, kepentingan 19 melangkaui tafsiran literalnya. Hakikat bahawa nombor khusus ini disebut dalam konteks pemeliharaan Al-Quran menunjukkan sifat wahyu ilahi yang rumit dan tepat. Sama seperti persamaan matematik yang kompleks bergantung pada susunan nombor yang tepat, begitu juga mesej Al-Quran bergantung pada susunan ayat dan babnya yang teliti. Ketepatan berangka ini bagi Sufi adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran dan mesejnya yang abadi.